Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 11/12/2021. Hari Sabtu anda bertemankan saya Segita dan juga Uyaina Arsyad yang kami sudah bersedia untuk majlis perkahwinan. Siapa kami tak tahu. Siapa kita tak tahu lagi. Dan harap-harapnya hari anda seceria set kami di Wanita Hari ini ekstra pada 11/12/21 ni. Dan Sugi, kalau kita bercakap tentang 11/12/21, saya kira mesti ramai yang sudah pun buat planning dan bercadang-cadang untuk melangsungkan majlis pernikahan, pertunangan mahupun majlis resepsi pada hari esok 12/12/21. Sebenarnya kan Yana, mungkin hari ini pun ada yang akan melangsungkan perkahwinan mereka. Ada yang tengah bersiap-siap sambil menonton WHI ini. Kalau anda adalah tetamu, pastikan anda sentiasa ingat perlu mengikut SOP. Dan kalau anda pengantin, kami mengharapkan yang anda menghayati momen perkahwinan anda pada hari ini. Apapun seperti biasalah, kami mengutamakan keselamatan diri kami dan juga anda di rumah. Jadi kami sentiasa ingin mengingatkan anda untuk menjaga SOP yang ditetapkan. Kalau kita ke majlis perkahwinannya, kalau tempoh hari saya ada jugalah menghadiri majlis perkahwinan, mereka menyediakan kit ujian saringan ke diri. Kalau boleh buatlah kit ujian tu di rumah ataupun di majlis ataupun di venue yang anda pergi tu, boleh masuk tandas buat cepat-cepat. Cepat je, dalam lebih kurang 15 minit cukup. Ya, betul. Dan selain daripada update My Sejahtera, buat kit ujian saringan diri, SOP yang lain tu pun harap-harap tidak dilupakan. Apatah lagi sekarang ini kelonggaran sudah banyak diberikan. Jadi kalau kita mengambil gambar tu, kalau boleh janganlah buka mask. Apatah lagi sekarang ni dengan wabak COVID-19 ini ada varian baru, dan selepas ini tak tahulah pula apa lagi varian-varian lain. Harapnya tidak ada. Tetapi memandangkan masih lagi ada dan masih lagi wujud di dunia, apatah lagi di Malaysia khususnya negara kita. Jadi diharapkan semua dapat memainkan peranan. Jangan lupa. Baik, sebelum kita berkongsi lebih lanjut mengenai perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan bahan bunga pelamin yang cantik ini, kita nak bersama dengan Farma Niaga dalam segmen Tajaan. Silakan. Sebagai peneraju utama dalam industri farmasetikal negara, Farma Niaga Berhad kini mengambil inisiatif mengkomersialkan produk nutraceutical. Madu kelulut antara hasil alam yang mendapat perhatian Farma Niaga. Kaya dengan khasiat, pelbagai kajian dibuat bagi memaksimalkan potensi produk ini. Universiti Malaysia Terengganu telah mengambil inisiatif menubuhkan satu kumpulan lebah dan kelulut dianggoti oleh lebih kurang 18 pendidik dan ahli akademik daripada pelbagai bidang kepakaran dan juga minat mereka sendiri. Kita Malaysia ni amat bertuah sekali kerana kelulut ini merupakan serangga yang hanya boleh hidup pada jajaran khatulistiwa ataupun beriklim tropika sahaja. Khasiat-khasiat madu kelulut ini memang telah terbukti melalui kajian. Salah satu khasiat, ia mempunyai antioksida. Antioksida ini adalah amat penting kerana ia mengawal proses sel badan ini dari terlibat kita panggil proses penuaan. Apa yang kita lakukan bagi memastikan industri kelulut sebagai satu perusahaan yang lestari ialah kita tidak lagi menggunakan log pokok yang ditebang daripada hutan. Apa yang kita lakukan ialah menggunakan sistem kotak di mana kelulut daripada sarang induk itu digandakan dan dipindah dalam kotak yang telah kita hasilkan. Kerjasama terbaru yang kita jalinkan ialah bersama Farma Niaga Berhad. Mereka akan terlibat dalam menghasilkan satu produk dan memasarkan supaya pasaran madu kelulut ini lebih luas. Kita melaksanakan kualiti yang tinggi untuk memastikan Arnia adalah madu kelulut yang berkualiti dan mempunyai tahap piawaian yang sangat tinggi. Lepas madu itu dituai, madu akan melalui proses penyedatan. Proses penyedatan ini adalah untuk kita keluarkan kandungan air dalam madu supaya madu lebih likat, tahan lama dan sedap.
Selepas sejakkan madu ke tahap 22% kandungan air, kita akan bawa madu ke kilang ini untuk laksanakan proses pembotolan dan juga pembungkusan. Dalam proses ini kita akan bersihkan dulu botol melalui mesin auto cleaning. Kemudian madu ini akan dimasukkan ke dalam bekas untuk diisikan ke dalam auto filling. Setelah kita isikan, kita akan bawa ke bahagian pembungkusan dan dihantar ke gudang penyimpanan sebelum kita buat pengedaran. Arnia melalui proses yang sangat ketat dan juga kita melalui ujian makmal supaya ia memenuhi kualiti yang telah kita tetapkan. Kita harap pengguna Malaysia yakin dan terus menggunakan Arnia untuk kekal cergas dan sihat sepanjang masa. Arnia boleh didapati di semua digital platform seperti Shopee, Lazada, PG Mall dan juga Royal Pharma. Arnia juga boleh didapati di semua cawangan Ion dan Ion Wellness dan juga PT Widuri. Di samping itu, untuk maklumat lanjut boleh layari www.arnia.my dan juga follow IG Facebook Arnia Madu Kelulut. Okey, itu dia tadi paparan sedikit sebanyak tentang Pharma Niaga dan seterusnya ni kehangatannya sudah mula kita rasai, iaitu Anugerah Drama Sangat yang bakal berlangsung pada 18 Disember ini. Dan sekarang ini bersama dengan Yana, kita bersama dengan salah seorang penerbit dan juga penulis novel yang terkemuka di tanah air kita. Kita bersama dengan Puan Siti Rosmizah Smail. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu kembali kita di SWHI. Ya, betul. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, bercakap tentang drama sangat ni. Puan Siti sendiri dah banyak drama-drama yang diterbitkan. Dan apatah lagi untuk anugerah drama sangat yang bakal berlangsung ni, kabarnya 7 hari mencintaiku dua tercalon. Dan kalau boleh dikongsikan, apa antara pencalonannya? Kami telah mendapat 10 pencalonan. Dan di antaranya ialah untuk kategori pelakon lelaki, popular, pelakon wanita popular, pengarah terbaik, penulis skrip terbaik, novel terbaik, drama terbaik, apa lagi ya, pelakon pasangan duet, serasi, lagu OST, dan ada satu untuk kategori kategori saya dah tak ingatlah 10 tetapi banyak sangat. Memang ada 10 pencalonan menang besar insya-Allah malam itu nanti. Kalau ada rezeki, Ya, betul. Tetapi kalau kita bercakap juga kan Puan Siti, disebabkan oleh sekarang ni tengah pandemik dan pastinya syuting juga pernah berlaku dalam tempoh pandemik. Mungkin bukan dalam tempoh PKP, tetapi apa sebenarnya antara cabaran untuk menyiapkan 7 hari mencintaiku 2 ni? Okey, masa kami menyiapkan 7 hari 2 memang kami terpaksa hentikan dulu penggambaran ini. Kemudian baru kita sambung semula. Tapi dia punya cabarannya kita tak boleh, orang kata tak boleh sangat nak ikut jalan cerita dia sebab kita tetap kena jaga distance, dia punya jarak antara pelakon. Jadi beberapa perkara banyaklah orang kata di set tu sendiri dan tidak boleh ada kru yang ramai. Kita kena pastikan kru tu memang tak boleh lebih daripada 20 orang di satu set. Jadi PA pun semua tak boleh nak tunggu artis. Jadi tapi macam mana sekalipun kita berjayalah untuk menyelesaikan dia walaupun dalam keadaan kena mengikut SOP. Sebab itu untuk yang terbaik kan, untuk jaga kesihatan. Betul, setelah kejayaan 7 hari mencintaiku yang pertama, kejayaan juga untuk yang kedua ini. Dan sebenarnya kan untuk 7 hari mencintaiku 2 ini khususnya, apa sebenarnya yang Kak Siti lihat sebagai antara strong point yang membuatkan cerita ini masih lagi diikuti walaupun dah nak masuk dengan khabar dah ada bakal berlangsungnya syuting untuk 7 hari mencintaiku 3. Ya, betul. Kita strong point kita sebab saya rasa cerita ni dekat di hati masyarakat. Sebab kita buat kisah betul-betul mengenai kehidupan masyarakat, daripada kehidupan keluarga Pak Samad, Mak Leha, pergaduhan antara menantu dengan mak mentua. Dan saya dapati rupanya isu-isu yang kami bangkitkan itu dekat di hati masyarakat. Sebenarnya perkara itu memang banyak berlaku di luar. Jadi orang kata macam kadang-kadang bila orang menengok tu rasa macam terkena pula dekat diri sendiri, menarik pula cerita. Jadi kita lebih menunjukkan kepada orang kata bila kita dekat dengan masyarakat, itu yang dapat menambat hati mereka. Jadi sebab itu atas kejayaan 7 hari 2 maka kami diminta oleh pihak stesen TV3 untuk menyambung kepada 7 hari 3. Wow, dan saya kira dia dah menjadi satu franchise yang sangat-sangat kuat juga untuk drama 7 hari mencintaiku ni kan. Yang pertama, kedua dan kini bakal ada yang ketiga. InsyaAllah. Tetapi mungkin Puan Siti boleh kongsikan juga selain daripada penulisannya, skripnya,
pemain-pemainnya juga memainkan orang kata peranan yang sangat-sangat ya, penting. betul. Daripada yang pertama, ada pertambahan watak-watak yang lain. Kedua dan mungkin ketiga juga nanti ada pertambahan watak lain. Betul. Jadi untuk Kak Siti sendiri sebagai penerbit dan juga penulis skripnya juga, apa yang Kak Siti lihat dalam kualiti pelakon-pelakon tanah air kita khususnya untuk 7 Hari Mencintaiku 2 ni? Okey, saya melihat di sini kebanyakan pelakon yang kami ambil dalam drama 7 hari ni, orang kata kebanyakan mereka memang mempunyai bakat. Kita talking about bakat. Memang bakat mereka memang tak boleh dinafikan langsung. Jadi di sini contohnya kita ambil beberapa pelakon, walaupun mungkin kalau kita kata dalam industri nama mereka seperti Syukri Yahya, Siti Zaliha antara yang dah terkenal. Liza Abdullah, orang kata memang dah terkenal. Tetapi ada juga beberapa pelakon yang masih lagi tidak terkenal, orang kata, tapi kami ambil. Tapi kerana kualiti bakat mereka, mereka mampu untuk menjulang drama ini sama-sama. Jadi sebenarnya kejayaan 7 hari ini kita tak kata terletak pada satu pelakon saja. Dia lebih kepada keseluruhannya, mampu untuk menggarap dan bawa watak masing-masing dengan baik. Dan pada 7 hari 3 nanti kita ada penambahan 6 lagi watak baru yang akan kita masukkan. Dan kalau kita tengok dalam 7 Hari Mencintaiku 2 pun, watak-watak sampingan, watak-watak yang membantu ni juga sama naik namanya trending di Twitter dan di platform social media. Dan terakhir Puan Siti, kalau kita tengok kan, anugerah drama sangat ni dibahagikan kepada anugerah terbaik dan juga anugerah popular. Menurut Kak Siti, wajar ataupun tidak pembahagian ini dilakukan? Pada saya boleh kita buat sebab ada kategori yang akan dinilai oleh juri profesional. Contohnya untuk anugerah pengarah terbaik dan juga skrip, dia akan dijurikan oleh orang yang profesional. Manakala yang lain mengenai pelakon popular, pelakon wanita popular, ianya bila kita sebut about populariti, dia memang sesuai dinilaikan oleh penonton, individu di luar sana. Jadi pada saya pembahagian yang dibuat ni adalah pada saya okeylah, menarik dan adil lah untuk mana-mana pihak. Lebih baik lagi kalau drama tersebut memenangi yang popular dan juga yang daripada terbaik. penilaian daripada juri. Okey Puan Siti, akhir sekali mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada peminat setia drama 7 Hari Mencintaiku daripada yang pertama dan kini yang kedua dan bakal berentap dalam anugerah drama sangat ni. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan, silakan. Saya cuma nak kata ucapan terima kasih ni kepada peminat-peminat. Sebab pada saya drama ni tidak akan dapat trending, tidak akan dapat menjadi fenomena kalau tak ada orang kata tak dapat sambutan daripada mereka. Sebab daripada mereka lah kejayaan ini. Dan kita harap mereka akan terus sokong untuk 7 hari 3 juga untuk menjadikan dia letupan yang lebih melampau lah, orang kata lebih fenomena, lebih kebabum. Gitu. Okey, baik. Selamat maju jaya untuk Kak Siti Rosmiza. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya hebat, karya-karya yang dekat dengan hati masyarakat, insya-Allah. Selamat maju jaya sekali lagi. Terima dan kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, dan seterusnya untuk perbincangan kita pada hari ini, Sugita ada perinciannya dengan kata set yang Sugita tengah duduk sekarang ni dihiasi oleh seorang pereka dekorasi pelamin yang tidak asing lagi di Malaysia. Silakan Sugi. Ya tu, betul tu Yana. Yana, kalau tadi anda berdua, Puan Siti dan juga Yana berkata drama 7 Hari Mencintaiku itu nak kebabum, tapi tak ada dalam kalangan anda, perkahwinan anda pun anda nak kebabum. Jadi hari ini di WHI Extra kami akan berkongsi bersama dengan anda lah. Mungkin anda boleh dapatkan inspirasi buat anda yang bakal berkahwin ataupun yang sudah berkahwin, bolehlah anda imbas kembali momen-momen perkahwinan anda. Topik kita pada hari ini adalah Renjis dipilih. Kalau kita sebut di Renjis dipilih pastinya lagu yang popular yang sudah sebati dengan perkahwinan orang Melayu. Ada yang duduk kata, betul. Itu lagu yang dimainkan sewaktu perkahwinan saya. Baik, apapun kami ingin anda berkongsi idea yang anda ada, persoalan yang anda ada, mungkin untuk trend tahun ini. Apakah trend pelamin, trend gubahan hantaran? Sebab kalau bagi saya suka sangat pelamin yang saya duduk sekarang ni sebab memang sweet, soft, pastel colour, sesuai jugalah dengan baju saya sekarang ni yang menaikkan lagi seri pelamin ini. Tapi mungkin dalam kalangan anda lagi suka kalau pelamin dengan baju sama warna. Macam mana pula tu? Boleh ke kalau macam tu? Dalam gambar cantik ke tak? Banyak persoalan yang boleh anda tujukan kepada kami di Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Kita akan kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita yang cukup orang kata pro lah dalam gubahan hantaran dan juga pelamin. Kita berhenti berehat, kembali selepas ini di WHI Extra. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Masyarakat Melayu amat sinonim dengan adat resam yang unik dan istimewa. Ianya dapat dilihat ketika majlis perkahwinan yang disempurnakan dengan penuh adat istiadat. Bagaimanapun adat perkahwinan zaman sekarang mengalami banyak perubahan seiring dengan peredaran zaman. Jika dahulu budaya rewang akan diadakan bagi menyediakan persiapan sesuatu majlis, namun kini masyarakat lebih memilih menggunakan khidmat catering kerana dilihat lebih menjimatkan dari segi masa dan tenaga. Selain itu, konsep pemberian hantaran juga dilihat semakin berbeza. Walaupun sejak akhir-akhir ini, konsep hidden hantaran yang sudah lama diperkenalkan dilihat semakin menjadi trend. Namun, persediaan hantaran kini mengikat persetujuan kedua-dua bakal pengantin berbanding dahulu yang kebiasaannya dulang hantaran diisi dengan sirih junjung, manisan dan pulut kuning. Jika dilihat, terdapat banyak lagi perbezaan majlis perkahwinan dahulu dan sekarang. Walaupun begitu, persiapan perkahwinan dari pelbagai aspek seperti pelamin, meja makan beradab, hidangan makanan dan buah tangan untuk tetamu dilihat amat penting bagi memastikan majlis perkahwinan menjadi detik paling indah buat pasangan mempelai. Renjes dipilis, ditepungilah tawar. Hai beras kunyit, ditabur, disiram si air mawar. Ini antara bait-bait lagu, liriknya daripada lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Saloma di renjes-renjes yang saya kira sering kali meniti di bibir tetamu yang hadir ke mana-mana majlis perkahwinan sekalipun. Lagu yang cukup popular, lagu yang cukup sinonim, dan itulah juga topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu renjes-renjes dipilis. Dan seperti tadi saya dan Sugi dah ceritakan apa yang akan kita kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Untuk itu langsung saja Yana perkenalkan tetamu yang sudah pun ada di sebelah Yana, dan beliau jugalah yang menyiapkan pelamin kita pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azhairi Abdullah, perancang majlis perkahwinan dari EEE Bridal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Lamanya Sihat ya. tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Segak bergaya bak pahlawan Melayu. Terima kasih Yana, kan. Okey. Soalan cepat-cepat sikit Yana nak tanya. Berapa lama masa yang disiapkan untuk menyiapkan pelamin untuk set WSHI Extra hari ini? Hanya 3 jam. Wow, 3 Alhamdulillah. jam untuk secantik ini? Ya, betul. Wow, hebat. Okey, kalaulah Azhairi boleh mulakan dengan berkongsi. Kalau tadi dalam paparan kita dah tengokkan perbezaan trend untuk pemilihan pelamin oleh pasangan pengantin. Ada tak sebenarnya perbezaan itu juga memainkan peranan disebabkan oleh pandemik yang berlaku ni? Kalau sebelum pandemik, mungkin pelaminnya sedikit berbeza. Kalau selepas pandemik ataupun masih lagi nanti pandemik sekarang ni kan, ada beza ataupun tidak? Okey Yana, actually kalau kita nak tengok perbezaan antara sebelum pandemik dengan sekarang, okey, tidak ada banyak perbezaan. Cumanya apa yang membezakannya adalah dari segi bajet pelanggan tu. Itu yang paling penting. Mungkin dulu pelanggan mungkin boleh spend berbelanja lebih untuk sesebuah pelaminan. Tapi sekarang ni mungkin bajet tu lebih kepada sedikit berbanding dengan dahulu. Okey, tapi itu memang orang kata antara faktor yang memainkan peranan penting juga oleh bakal Raja Sehari dan Ratu Sehari untuk memilih pelamin mereka, iaitu bajet. Okey, tetapi dari segi desain pula kan, rekaan pelamin tu. Kalau dahulu kita lihat mainan kerawang, draping, betul, warna Yana. yang sarat. Adakah ini masih lagi diminta pada tahun 2021 ni? Dan untuk trend
tahun 2022 pula bagaimana? Sebab kalau kita tengok kan, ramai selebriti yang berkahwin juga menggunakan fresh flowers, gabungan dengan bunga-bunga yang bukan fresh, okey. Jadi bagaimana trendnya? Okey, kalau nak diikutkan trend tu memang setiap tahun akan ada perbezaan-perbezaan dia. Tapi berbanding kalau kita tengok daripada dahulu, okey, kebanyakannya pelaminan akan dihiasi dengan kerawang-kerawang. Okey, nampakkan konsep tradisional. Okey, tetapi sekarang ni permintaan daripada pelanggan tu lebih kepada modern konsep. Tapi pada masa yang sama traditional konsep tu masih lagi dikekalkan. Jadi kalau nak dibandingkan dahulu dengan sekarang, okey, bagi pendapat EE sendiri, konsep tradisional tu masih lagi perlu dikekalkan, di mana kita cuba terapkan elemen-elemen tradisional dalam sesebuah pelamin. Jadi pendapat EE kalau trend untuk 2022 EE rasa konsep mungkin contemporary itu akan menjadi pilihan daripada pihak bermakna pengantin. Walaupun moden tetapi elemen tradisional tu masih lagi dikekalkan. Ya, okey, betul. kalau kita bercakap pasal pelamin ni kan, memang kalau tetamu yang datang tu, perkara pertama yang dilihat adalah gahnya pelaminan bakal raja sehari itu. Tetapi tidak kurang juga tumpuan yang diberikan kepada gubahan hantaran. Sugi, yang nak tengok Sugi daripada tadi kan, duk perhatikan gubahan hantaran yang ada bunga. Betul tu Silakan, Yana. Sugi. Tapi Yana, sebelum saya nak perkenalkan tetamu ni, saya nak tanya EE jugalah. EE pilih baju dahulu ke sebelum nak memilih warna pelamin set WHI? Sebab saya tengok dari jauh ni memang sedondon cantik warnanya. Jadi nak tahu pilih baju dulu ke pilih warna pelamin ni? Okey, kalau yang bagi EE sebagai perancang perkahwinan, EE lebih suka pilih baju dahulu, kemudian baru kita pilih pelamin. Jadi pelamin tu datang kemudian selepas daripada pemilihan baju. Kerana kadang-kadang tu ada juga kita punya pelanggan-pelanggan yang inginkan warna yang agak orang cakap apa, mild, okey? Ya, maksudnya betul. tak dia akan selari dengan pelamin. Sedondon. Yes. Okey, dan dengan pelamin tu dengan baju EE, saya rasa gubahan hantaran daripada Puan Rina ni pun sedondon matching. Jadi kita bersama dengan Puan Nik Siti Nur Syarina, seorang penggubah hantaran, pengusaha gubahan hantaran ya. Okey, tadi EE dan Yana dah kongsikan trend untuk tahun inilah, untuk masa sekarang. Jadi mungkin Puan Rina boleh kongsikan apa sebenarnya trend gubahan hantaran ini buat masa sekarang, sebab ada dua jenis saya tengok, yang tertutup, yang nampak rustic, yang ni terbuka, nampaklah hadiah-hadiahnya. Jadi apakah trend untuk masa sekarang? Sekarang ni kalau nak diikutkan yang customer pelanggan saya yang masih mengambil gubahan hantaran tu, hidden hantaran tu kalau nak ikutkan daripada tahun lepas lagi. Tapi dalam masa sekarang saya masih lagi menerima permintaan untuk membuat hidden hantaran. Jadi saya rasa hidden hantaran ni dia punya trend tu mungkin akan tahun depan pun mungkin akan ada lagi lah. Lagi satu saya rasa sekarang ini orang lagi suka konsep rustic. Macam itulah contoh dekat atas kan. Maksud konsep rustic ni kita macam masukkan terak-terak elemen natural, macam nature. Contoh kayu ke apa kan. Macam guna artificial preserve flower, guna dry flowers. Jadi saya rasa dua konsep tu sekarang ni macam in trend lah. Hidden hantaran ya, sebab kita tak nampak apa yang ada dekat dalam ni. Mungkin ada yang cukup bernilai, tak nak ditunjuk-tunjuk sangat. Tapi lah kan nak tanya juga Puan Rina, kalau kita lihat yang ini menggunakan gubahan bunga tiruan, kalau ada tak ramai juga yang meminta gubahan menggunakan bunga asli? Sambil-sambil Puan tunjukkan macam mana nak buat tu. Sebenarnya bagi pendapat saya lah kan, kecantikan bunga tu sangat subjektif. Ada orang suka yang fresh flower, ada orang suka artificial flower. Jadi saya rasa orang lebih suka fresh flower mungkin disebabkan oleh tekstur bunga tu sendiri. Tekstur dia macam sangat lembut kan. Jadi kita boleh nampak hantaran tu lebih elegan. Jadi lagi satu saya rasa dia ada aroma bau bunga kan yang wangi kan. Jadi itu salah satulah mungkin menampakkan dia lebih nampak mewah kan. Jadi kalau artificial pula saya rasa orang lebih
memilih artificial mungkin sebabkan oleh kos dia jimat sedikit lah kan, murah sedikit daripada fresh flower. Lagi satu dia tahan lama. Dan lagi satu artificial flower ni kita boleh dapat variasi warna yang banyak dekat pasaran. Betul. Dia berbanding fresh flower lah. Mungkin contoh warna yang warna hitam kan. Mungkin fresh flower ada tapi kita susah nak dapat. Okey, jadi secara amnya haruslah kita ikut bajet yang pengantin itu ada sendiri. Tapi kan biasanya pengantin yang datang untuk memilih gubahan hantaran ni, adakah Puan Rina akan melihat baju mereka, warna pelamin mereka sebelum memberikan orang kata idea macam mana kita nak buat gubahan hantaran ni yang sesuai dengan majlis perkahwinan mereka, ataupun pengantin pilih sahaja? Selalunya pengantin pilih saja. Dia orang hanya minta, mereka hanya minta pendapat saya lah, sama ada mereka kata sesuai ke, kalau saya punya pelamin ni rustic. Jadi sesuai tak hantaran saya ni kena guna warna apa, yang bunga macam mana apa semua kan. Saya just hanya bagi sedikit idea, tapi idea asal tu sebenarnya datang daripada customer saya sendiri lah. Sebab majlis tu adalah majlis mereka, jadi yang penting mereka puas hati lah kan. Tapi nak tahu, kalau mereka ada bajet, sebab sekarang ni pastinya setiap orang yang akan berkahwin ada bajet, tak kira lah bajet baju, pelamin, makanan dan sebagainya kan. Kalau kita lihat dari sudut gubahan hantaran ni ataupun untuk hantaran sendirilah kan, minimum berapa dulang akan mereka meminta, ataupun yang maksimum berapa dulang? Selalunya kalau minimum 3 dulang. Dan maksimum ada yang 9, 11 dulang. Dan ada juga yang ambil untuk dua-dua belah pihak sekali lah. So dia macam package lah? Package. 7 balas 9. Jadi 16 dulang untuk majlis dia saja. Tapi kalau pengantin lelaki dan perempuan kan, biasa dia ambil yang matching ataupun yang ni saya punya putih, awak punya warna purple ke, awak punya warna pink ke, macam mana biasanya? Yang saya terima, diorang akan ada diorang akan ada satu konsep. Contoh diorang kata macam nak konsep pastel. Jadi maybe yang belah perempuan akan ambil pastel pink. Dan maybe lelaki akan ambil pastel biru. Dia macam macam warna yang lain tapi dalam tonas warna yang sekata. Kita nampak cantik lah nanti kalau kita susun dekat pelamin kan. Dengan ni nak tanya Ii, sebelum kita nak ke workshop, Ii, Puan Rina dah kata ada yang memilih warna-warna pastel kan. Jadi adakah pelamin juga sekarang ni ramai yang memilih warna-warna pastel? Segi. Sebenarnya kan kalau nak diikutkan, pelaminan ni warna pastel memang sangat menjadi pilihan daripada pihak pengantin lah. Sebab warna pastel ni dia nampak sangat cantik tau, bila sama ada di dalam kamera ataupun di luar, maksudnya view daripada kita sendiri. Jadi warna-warna terang ni sebenarnya dia lebih kepada, kalau Ii punya pendapat, dia lebih kepada warna-warna yang agak untuk tradisional punya konsep. Jadi kalau kita buat warna pastel ni, dia lebih kepada garden konsep, English konsep kan. So nampak lagi cantik lah warna pastel sebenarnya. Itu pilihan tu terletak di tangan kita punya pelanggan lah. Tetapi permintaan masih lagi kedua-duanya ni ada ya? Ya, memang ada. Memang ada. Kalau kita lihat untuk majlis pernikahan, kebanyakannya akan memilih warna putih, off white. Itu pun kita tengok jugalah. Kadang-kadang tu customer kita memang nak pakai baju warna putih juga. Jadi dia akan nampak suci je kan. Jadi terpulang kepada pihak individu itu sendiri, tapi daripada pihak kita akan bagi consultation dekat dia orang supaya dia orang pilih yang terbaik untuk majlis. Yang penting nanti ikut konsep Raja dan Ratu Sehari tu. Baik, banyak lagi kita nak tanya kepada Ii, kepada Rina. Tetapi sebelum tu kita nak saksikan juga paparan ini yang mana kita sempat bertanya tentang topik renjis dipilih ni kepada orang di luar sana. Jom kita saksikan. Majlis perkahwinan idaman saya hanyalah majlis yang bersifat kecil-kecilan dan jemputan saya pula akan merangkumi orang yang saya dan keluarga saya kenal sahaja. Memang betul perkahwinan sepatutnya disambut, sepatutnya diwar-warkan, sepatutnya digembar-gemburkan. Tetapi sebagai pengantin, saya ingin mendekati
setiap daripada pengunjung yang datang ke majlis perkahwinan saya. Saya mengimpikan pelamin yang berkonsep Melayu tradisional sebab pada mata saya ia nampak sangat cantik, nampak klasik dan kita macam mengimbau zaman dulu-dulu. Bila pengantin pakai songket macam tu nampak sangat anggun lah. Saya mengimpikan perkahwinan yang bertemakan klasik English dengan hiasan bunga pampas, daun-daun kering, ada green sikit, baju pula moden dengan limited crowd. Contohnya siblings, relatif kita dan juga rakan-rakan. Kerana pada hari terpenting ni mereka lah yang buat kita rasa feel completed walaupun tak ramai kan. Dan perkahwinan tu saya impikan juga pada waktu malam. Majlis perkahwinan impian saya adalah di saat saya bersanding, saya nak kedua orang tua saya masih ada. Sebab apa? Sebab berkat doa kedua orang tua saya itu adalah sangat penting dan saya nak lihat mereka berdua tersenyum tengok saya di pelamin. Itu adalah yang paling penting dan itu adalah menjadi majlis perkahwinan impian saya. InsyaAllah. Itu dia pendapat orang ramai dan Yana ada yang mengusik Yana. Arisha Humaira berkata, wah best topik WHI sesuai sangat buat Yana. Dia buat betul pula. Okay, sama-sama Yana fikirkan konsep. Kita tengah membuat perbincangan dengan EE. Nak tanya Puan Rina. Puan Rina, saya tertanya juga dalam ni biasa ada barang ke tak ada ke saja hiasan sahaja? Okey, pelanggan saya ada dua. Ada yang mereka pilih untuk tak letak apa-apa kosong. Ada yang mereka letak barang lah kat dalam. Ada dua lah. Okey. Antara dua. Jadi mungkin ya Yana. Kan yang dipamerkan sekarang ni kain kosong kan yang membaluti barangan hantaran tu. Tetapi kalau kita lihat yang klasiknya, yang tradisionalnya dahulu, mereka balut menggunakan kain batik. Betul. Adakah permintaan kain batik ataupun sekarang ni ada keguna kain pelekat ke? Ikut trend semasa yang saya kira trend ni kan Sugi, dia kembali berputar dan sekarang ni dah kembali trend orang balut guna kain batik. Songket pun ada. Songket pun ada. Jadi dari permintaan untuk pelanggan-pelanggan Puan Rina sendiri bagaimana? Saya ada pernah terima satu permintaan untuk buat songket. Songket ada pernah sekali. Jadi apa yang saya rasa dia punya tema tu mungkin klasik lah perkahwinan dia kan. Jadi dia minta untuk buat gubahan hidden, klasik dan bunga-bunga pilihan tu pun macam kita kena cari yang nampak menarik sikit lah. Naikkan lagi klasik kan. Sekarang ni saya rasa ada trend yang kita pakai kerawang bunga yang metal punya. Yang ada macam ada warna gold, warna silver. Jadi itu pun saya rasa macam boleh menampakkan lagi lah kita punya gubahan tu konsep klasik itu. Okey, dan setakat ni pernah tak Puan buat gubahan hantaran yang memang out of the box lah? Tak pernah tak pernah tengok di mana-mana tapi ada juga yang meminta untuk Puan buat. Ada, baru-baru ni saya baru saja buat gubahan hantaran. Pelanggan saya tu dia punya barang-barang dia, hantaran dia adalah barang-barang elektrikal. Maksudnya elektrikal ni kita tahu barang-barang dia besar-besar kan. Microwave, ada blender, barang-barang dia. Jadi apa yang dia minta saya buat, hanya letakkan gambar saja. Barang-barang hantaran tu, 7 barang tu, letakkan gambar di dalam frame gambar. Cuma saya hanya hiaskan frame tu sajalah sekeliling bunga itu. Maknanya barangan hantaran tu berbentuk gambar. Ya, frame gambar. Dan hias atas. Ya, 7 tu semua. Menariknya. Tu tak ada, kita tak tahu. Tapi yang ada dalam hantaran tu gambar barang-barang elektrikal tu. Jadi Sugi, tak adalah isu barangan hantaran tu hilang. Sebab pernah juga terjadi dalam kalangan bakal raja sehari Ratu Sehari lepas nikah tu kan dah ke sana ke sini, barang hantaran tu terlupa. Hilang pula. So kalau buat gambar macam tu tak kehilang punya lah. Itu satu yang angkat tu Pak Ayah dia dengan baju Melayu dia kena angkat barang-barang elektrik. Okey, itu cukup unik, tak pernah mungkin kami pun tak pernah dengar ataupun melihat ya. Sambil berborak Puan Rina sudah pun siapkan hampir siap ya. Gubahan hantaran ni cincin belian ke macam mana? Tak. Cincin. Okey, kita tanya EE jugalah. EE, kalau EE tengok untuk trend sekarang inilah. EE kata tadi pastel memang tak out of trend lah kan. Tapi kalau dari segi orang yang memilih baju yang sama color dengan pelamin mereka, macam mana pula tu? Sebab tadi Yana kami dan penerbit ada juga bercerita sama color naik ke dalam gambar macam tu? Okey.
Segi sebenarnya kan kalau bercakap berkenaan dengan pemilihan warna, okey, bila pilih saja warna pelamin dengan baju pengantin, sebenarnya kalau boleh janganlah bagi warna yang sama. Okey, sebab bila nanti bila berada je di dekat pelamin, bila ambil gambar nanti semua akan jadi sama je. Camouflage. Kan dah jadi tersumpah. Mana pengantin, mana pelamin. Betul tu Yana. Kita pun akan bagi suggestion juga dekat family juga kan, supaya jangan warna yang sama dengan pengantin. Kita kalau boleh kita nak tonjolkan pengantin di hari majlis dia orang. Jadi kenapa perlu pakai baju yang sama pada hari majlis Ratu Sehari. Jadi kita bagi tumpuan kepada pengantin rather than yang lain. Sama juga dengan pelamin. Okey, pelamin pun kalau boleh, kalau tiba-tiba pelamin tu warna merah, pakai baju pun warna merah, dekat mana pengantinnya? Jadi kita kalau boleh kita bezakan antara pengantin dengan family dan juga pelamin yang nanti disediakan. Nampak gigi pengantin tu je Sugi. Okey, baik. Di hujung perbincangan kita ni kan kalau boleh nak minta bagi tips sedikit untuk mereka yang sedang merancang hari bahagia mereka. Kalau dari sudut nak pilih pelamin, apa sebenarnya antara kriteria-kriteria yang perlu mereka titik beratkan terlebih dahulu bersama dengan perancang dekorasi pelamin? Okey, actually kalau tipsnya, first kali bila datang dekat perancang perkahwinan, make sure yang you datang tu dengan ada idea. Datang dengan ada apa konsep yang you nak tampilkan pada majlis tu. Apa tema color, tema warna yang you nak tampilkan. Jadi mudah untuk kita sebagai perancang perkahwinan ni untuk memberi pendapat. Kita tidak akan, contohnya kita tidak akan bagi pendapat berlawanan dengan apa yang pelanggan kita kehendaki. Jadi kita cuba gabungkan, kita share the idea. Kemudian bila kita dah share idea, kemudian kita kembangkan lagi apa yang perlu kita buat seterusnya. Maksudnya ada peringkat-peringkat yang kita akan bincangkan untuk mendapatkan sesuatu majlis tu wow. Dan itu yang yang paling perlu. penting mengikut cita rasa pengantin. Ya, dan betul. selain pada bajet, cita rasa, apa lagi perkara-perkara yang perlu dititik beratkan juga oleh bakal Ratu Sehari ni? Okey, jangan dilupakan juga berkenaan dengan seri makeup. Kalau dah pakaian cantik, pelamin cantik, makeup perlulah juga cantik kan. So walaupun sekarang ni pandemik kan, kita perlu pakai mask, tapi wajah tu perlu diserikan dengan makeup. Makeup tetap kena on. Yes. Okey, correct. baik. Ii, kalaulah ada dalam kalangan penonton Dahulu Isya Extra hari ini yang sedang merancang hari bahagia mereka dan ingin mendapatkan konsultasi dan ingin bekerjasama dengan Ii. Mungkin ada social media Ii Bridal yang ingin diberitahu kepada seluruh penonton wanita hari ini. Okey, kepada sesiapa saja yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada pihak EEE Bridal, boleh terus ke IG EEE Bridal, boleh view dekat situ kita punya koleksi-koleksi pelamin, hantaran, pakaian dan sebagainya, dan juga boleh pergi ke Facebook kita Muhammad Azhairi Eri, ataupun boleh terus hubungi saya 017-433-2841. Okey. Okey, kalau tadi Ii kata siapkan pelamin dalam masa 3 jam kan? Ya, betul. Kalau ada cabaran untuk siapkan pelamin dalam masa 1 jam setengah, boleh atau tidak? Boleh. InsyaAllah ia boleh realisasikan. Tetapi mungkin pelamin tu tidak sebesar di dalam dewan lah. Kalau Yana sejam setengah, Yana letak kerusi je dah siap. Okey, Sugi, mungkin bersama dengan Puan Rina ada social media yang nak diwawarkan, silakan. Okey, Puan Rina dah siap dah ni. Kita terus tunjuk kepada mereka dan mungkin Puan Rina boleh teruslah kongsikan laman Instagram ataupun Facebook di mana mereka boleh menghubungi Puan Rina. Okey, jika ada sesiapa yang berminatlah untuk mendapatkan khidmat gubahan hantaran, boleh layari IG Mekar_Rina. Facebook pun sama Mekar_Rina. Dan boleh juga WhatsApp di nombor 017-637-3872. Okey, baik. Dan kalau anda nak dulang girl, saya dah siap sedia dah. Dah dulang dengan baju yang sedondon ni. Sedondon sangat, Sugi. Baik, terima kasih Ii dan juga Puan Rina. Dan anda di rumah, kami berharap telah pun mendapat inspirasi lah bagi yang bakal berkahwin. Yang akan berkahwin, mungkin anda sudah pun membuat persiapan. Terlalu lambat sekarang untuk membuat orang kata perubahan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI Extra.
wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan Dato' Azril Muhammad Razi selaku pengasas B Asia Cosmetic and Healthcare. Selamat tengah hari, Dato'. Hello, Dato'. Hai, Dato'. Okey, saya tak dengar, Dato'. Mungkin Dato' perlu unmute. Dato' dengar? Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Selamat tengah hari, Dato'. Okey, tak apa. Sementara kita menunggu Dato' Azril, saya nak tanya Yana lah. Yana tadi tengah duduk, tanya banyak soalan pada EE. Yana ada dapat inspirasi ke? Ada idea ke macam mana? Tak tanya pasal perkahwinan awak, tanya secara amnya. Tak apa. Sebab saya kira kalau di Wanita Hari ini pun, apatah lagi di WHI Extra, topik-topik begini juga akan mendapat perhatian ramai. Terutamanya apatah lagi setelah hampir 2 tahun kita berada dalam tempoh pandemik. PKP dah sah tak boleh buat majlis. Sekarang ni apabila ada kelonggaran yang diberikan, semakin ramai mereka yang ingin merancang hari bahagia mereka mesti akan suka dengan tips-tips yang diberikan oleh EE Bridal dan juga Puan Rina tadi. Okey, tapi dia tak jawab soalan saya. Awak suka warna apa? Pastel ke, yang terang ke, yang macam rich, deep macam maroon baju saya ke? Saya suka yang akan menonjolkan aura romantik dan juga yang sweet-sweet. Okey, baik. Yana suka yang macam tu. Apa pun kita sudah pun terhubung sekali lagi bersama dengan Dato' Azril dalam talian. Hai, selamat tengah hari, Dato'. Hai, selamat tengah hari, Sugita. Okey, cukup jelas, Dato'. Baik, Dato' teruskan dengan produk-produk yang akan Dato' kongsikan hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Sugi, saya hari ini sangat seronok dapat bersiaran, Sugi. Pada hari Sabtu ni, saya pasti dekat rumah sana semua orang nak perut yang kempis, Sugi. Dan hari ini saya bawakan rangkaian produk yang saya katakan favorite untuk saya untuk dapatkan produk yang untuk dapatkan perut yang kempis badan yang sihat dan juga sebenarnya pentingnya Sugi bukan kita nak perut yang kempis, tapi saya nak usus yang sihat juga yang mana kita tahu punca utama penyakit adalah disebabkan oleh usus yang kotor. Kadang-kadang kalau kita perhatikan usus yang kotor ni bukan je menyebabkan masalah sembelit kadang-kadang kita susah untuk lawas kemudiannya dan macam-macam lagi masalah obesiti dan sebagainya. Nak berfashion susah, Sugi. Dan satu kajian yang saya baca mengenai corak ataupun tabiat pemakanan kita disebabkan kata orang tu kita makan berlebihan, nafsu makan membuak-buak, menyebabkan kadang-kadang kita sendiri stres ada bentuk fizikal yang kurang menawan, susah nak berfashion yang mana pengambilan makanan sihat dan seimbang sangat penting kalau diperhatikan kajian oleh World Health Organization WHO mencadangkan pengambilan serat yang mencukupi adalah di antara 25 hingga 30 gram setiap hari. Tetapi ramai antara kita yang hanya mengamalkan 3 gram serat setiap hari. Sebab itulah kita ada masalah macam-macam usus kita kadang-kadang kotor, masalah sembelit, perut boncit susah untuk lawas Jadi pentingnya pengambilan fiber ni yang mana V Asia dah lama kita hasilkan apple dan juga orange fiber V Asia ni saya kira yang mendapat sambutan hebat yang mana pengambilan apple fiber ni saya cadangkan untuk berat badan kurang 70 kg. Kalau anda lebih daripada 70 kg boleh dapatkan orange fiber ni untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal saya percaya semua orang nak bentuk badan yang ideal menawan kita tak nak perut boncit, kita tak nak ada masalah sembelit dan juga Sugi kadang-kadang saya percaya ramai orang yang nak mengecapi bentuk dan berat badan ideal dah cuba macam-macam kaedah. Kadang-kadang kita berpuasa seharian, kita buat intermittent fasting, kita buat keto diet, Atkins diet, tetapi masih lagi belum berhasil. Itu kadang-kadang Sugi belum lagi ditambah dengan permasalahan hormon tak seimbang, peningkatan usia, metabolisme kita rendah kemudiannya bila metabolisme dah rendah kadang-kadang ada water retention Jadi dengan mengamalkan apple dan orange fiber V Asia ni secara teratur, saya percaya manfaatnya sangat baik sebab apa saya sendiri mengamalkan setiap malam sebelum saya tidur Sugi yang mana 4 hingga 8 jam bila saya bangun pagi keesokan harinya saya akan tertandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam semua tu usus saya lebih bersih, lebih sihat perut lebih kempis dan badan saya secara tidak langsung lebih ringan yang mana memang saya katakan kalau saya amalkan orange fiber ni sebab apa berat saya lebih 70 kg. Kalau anda berat badan kurang daripada 70 kg boleh dapatkan apple fiber.
kedua-duanya rasa sedap yang mana diperkaya dengan psilium khas yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang, membantu pelawasan, mengecapi berat badan ideal. Sebab tu kalau pengguna-pengguna kami mereka amalkan apple ataupun orange fiber ni, rata-ratanya walaupun makan macam-macam, makan berlebihan tetapi bila mereka minum apple ataupun orange fiber ni selepas makan berat kelihatan kesannya anda dapat bentuk dan juga berat badan yang ideal maksudnya badan kita tak naik ataupun fizikal kita tak besar, perut kita tak boncit yang mana harga apple fiber ni RM32, orange fiber ni RM36 jadi saya sangat cadangkan anda amalkan setiap kali selepas makan berat ataupun sebelum kita tidur waktu malam untuk kata orang tu pelawasan yang lebih baik, penghadaman yang lebih lancar, perut yang lebih kempis jadi secara tak langsung kita boleh dapatkan berat badan yang lebih ideal Okey, dan Datuk. seterusnya Sugi saya juga turut bawakan satu lagi produk yang mana anda yang kerap makan, kadang kita kerap rasa lapar, kejap nak makan yang mana salah satu cara untuk diet yang sihat anda boleh dapatkan Coco Cut V Asia ni yang mana bila amalkan Coco Cut ni anda tak perlu lagi risau rasa lapar dan sebagainya. Sebab apa? Pengambilan Coco Cut ni sebagai meal replacement dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Anda amalkan saya cadangkan sebagai pengganti waktu pagi sarapan ataupun kadang-kadang tengah hari atau petang kita rasa lapar, kita nak kudap dan sebagainya. Anda boleh amalkan Coco Cut ni yang mana Coco Cut ni ada 20 sachet 10 sachet serbuk oat 30 gram dan juga 10 sachet serbuk koko 20 gram. Campur je kedua-dua ni larutan ni dalam shaker ataupun anda boleh bancuh menggunakan air suam. Minum dan sebaik saja anda minum, anda akan rasa perut anda penuh, kenyang yang mana saya kira dapat mengecapi bentuk dan juga berat badan ideal untuk anda yang kurang makan, tak nak makan berlebihan. Jadi boleh dapatkan Coco Cut ni Sugi harga RM38 percuma shaker. Dan satu manfaat Coco Cut ni ada ramuan oat yang mana mengikut kajian di Australia University of Newcastle, pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu merangsang hormon kita supaya kata orang tu kadang-kadang hormon kita selalu produce hormon yang kerap rasa lapar tetapi dapat membantutkan rasa lapar tu secara tak langsung kita akan lebih kenyang, kurang nak makan. Jadi Coco Cut ni harga ni RM38 sebagai meal replacement. Anda dapatkan boleh beli secara online di jombai.my ataupun di Shopee, Lazada yang mana kita ada potongan diskaun istimewa kalau anda beli secara online. Di toko-toko jamu pun anda boleh dapatkan juga. Dan satu lagi yang terakhir saya bawakan hari ni body corset. Ni dia body corset ni saya faham semua orang nak bentuk badan menawan, nak pinggang yang ramping Kadang-kadang kita nak pakai baju yang ikut bentuk badan, nak berfashion susah. Jadi anda boleh pakai body corset ni untuk mengurangkan kata orang tu nak pakai pinggang yang lebih kecil, ramping, kurangkan kesan rekahan, stretch mark. Kemudiannya dalam masa sama juga bila kita pakai bengkung ni, bila kita nak makan pun kita akan rasa kurang nak makan berlebihan. Sebab apa? Ianya dapat membantu daripada kita makan berlebihan. Dan harga body corset ni RM59, satu free size sesuai untuk semua lelaki dan juga wanita. Kalau anda yang nak exercise boleh pakai, bengkung ni sangat mampu milik Sugi harga RM59 sangat-sangat mampu milik. Jadi secara ringkasnya hari ni Sugi jangan lupa body corset ni juga anda lihat HTV sekarang ni sangat selesa, menyerap peluh tak perlu risau. Dan bagi anda yang nak dapatkan bentuk badan yang menawan, berat badan yang ideal, jangan lupa dapatkan apple fiber RM32 untuk berat badan kurang 70 kg. Lebih 70 kg dapatkan orange fiber harga RM38 untuk memberi rasa kenyang berpanjangan ataupun sebagai meal replacement. Boleh minum Coco Cut ni waktu pagi ataupun tengah hari satu dah cukup minum Coco Cut. Waktu malam boleh minum apple ataupun orange fiber. Dan nak pinggang yang menawan, jangan lupa body corset ni sangat sesuai. Anda dapatkan RM59 stok kita terhad Sugi yang mana bagi anda nak diskaun istimewa, jangan lupa layari jombai.my ataupun Shopee, Lazada. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga mampu milik. Bagi anda nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 019-244-4492. Saya ulang balik 019-244-4492 untuk konsultasi ataupun sebarang pertanyaan. Sugi, terima kasih Sugi. Jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa layari jombai.my. Pembelian lebih RM100 anda akan dapat tote bag V Asia secara percuma. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Azril. Jaga diri dan selamat berhujung minggu. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Okey, baik. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dan nampak cukup lengkap sekarang ni dengan dulang-dulang hantaran di hadapan. Dan mungkin bagi anda yang ingin berkongsi OOTD ke apa pun, anda bolehlah terus tag kami di Instagram atau Facebook WHI. Betul. Buat yang bakal merancang perkahwinan anda, selamat dipermudahkan urusan kami ucapkan dan semoga berkekalan sehingga ke syurga. Isnin nanti WHI akan kembali dengan topiknya judgemental ataupun menilai. Kuat menilai orang, kuat menghakimi orang. Setiap hari kita dinilai orang ataupun mungkin kita sendiri yang menilai orang. Itu yang akan kita bincangkan pada hari Isnin nanti, termasuklah hantaran ni kita jangan menilai lah. Patut orang buat hidden hantaran. Idea yang sangat menarik. Nampak, sebab kalau nampak itu je dia bagi, tak ada ke yang bagi lagi besar hantarannya. Apa pun, selamat berhujung minggu, jaga diri ikut SOP yang ditetapkan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Safe semua. Bye. Pada wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.